Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kali ini kita akan melihat matematik KS SMT tingkatan 4 bab 3 penaklunan logik. Dalam video kali ini kita akan melihat standard kandungan 3.2 hujah dan standard pembelajaran 3.2.5 membentuk hujah induktif yang kuat bagi satu situasi. Kita boleh rujuk buku teks muka surat 83. Kita pun telah mempelajari sebelum ini bahawa hujah induktif yang kuat dan meyakinkan bergantung kepada premis dan kesimpulan yang benar. Di sini kita dapat lihat bahawa hujah induktif yang kuat datangnya daripada kesimpulan yang benar dan hujah itu meyakinkan apabila semua premisnya adalah benar. Bagi suatu hujah induktif, selalunya soalan adalah berbentuk pola nombor. Jadi, untuk menyelesaikan soalan sebegini, langkah pertama, kita perlu teliti beberapa contoh atau situasi yang khusus. Dan seterusnya, perhatikan ciri yang sepunya, iaitu nilai malar bagi suatu pola nombor tersebut. Nilai malar akan dikekalkan. Dan seterusnya, perhatikan ciri yang berubah, iaitu suatu nilai manipulasi. Nilai berubah ini akan digantikan dengan huruf N, di mana nilai N mesti dalam susunan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi dalam situasi yang berbeza, terdapat juga nilai N yang tidak disusun dalam turutan 1, 2 dan 3. Jadi, ia mungkin adalah nombor kuasa 2, kuasa 3, punca 2 dan sebagainya. Jadi di sini N itu perlu dikuasa 2-kan, dikuasa 3-kan, punca 2 atau sebagainya bergantung kepada nilai N tersebut. Dan langkah seterusnya adalah kita membuat suatu kesimpulan umum. Kesimpulan umum ini adalah suatu kesimpulan berbentuk suatu rumus ataupun formula, di mana rumus atau formula ini boleh digunakan untuk nilai N 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh. Bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi setiap pola nombor berikut. Di sini disertakan pola nombor 0, 9, 24 dan 45, di mana untuk mendapatkan nilai-nilai seperti 0 sama dengan 3 didarabkan dengan 1 kuasa 2 tolak 3. Seterusnya, 9 sama dengan 3 darab 2 kuasa 2 tolak 3. 24 sama dengan 3 darabkan dengan 3 kuasa 2 tolak 3. Berdasarkan kepada soalan ini, kita dapati ciri sepunya iaitu nilai pemalarnya adalah 3 kuasa 2 dan tolak 3, iaitu nilai yang sama, nilai malar. Dan seterusnya, ciri yang tidak sama iaitu merupakan pemuribah manipulasi adalah 1, 2 dan 3. Jadi, kesimpulannya adalah 3 didarabkan dengan N kuasa 2 tolak 3, di mana N boleh digantikan dengan nilai 1, 2, 3 dan seterusnya untuk mendapatkan pola nombor yang seterusnya selepas 24. Contohnya, kita akan menggantikan 3 didarabkan dengan 4 kuasa 2 tolak 3 dan begitulah seterusnya. Jadi inilah kesimpulannya dalam bentuk umum. Kita lihat contoh yang kedua. Pola nombornya adalah 3, 38, 133, 318 dan seterusnya. Untuk memperolehi nilai 3 sama dengan 5 didarabkan dengan 1 tolak 2. 38 sama dengan 5 kurungan 8 tolak 2. 133 sama dengan 5 darab dengan 27 tolak 2 dan seterusnya. Berdasarkan kepada soalan ini, kita dapati bahawa ciri sepunya ataupun nilai pemalarnya adalah 5 dan tolak 2.
Seterusnya, kita melihat ciri yang tidak sama, iaitu pemberi ubah manipulasi. Kita dapati nilai pemberi ubah manipulasinya adalah 1, 8, 27 dan 64. Di sini kita dapati bahawa nilai manipulasinya bukan di dalam susunan 1, 2, 3 dan 4. Sebaliknya, 1, 8, 27 dan 64. Jadi, ia merupakan satu susunan yang lain. Sama ada dia berkuasa 2, berkuasa 3, punca 2 dan sebagainya. Jadi, kita perlu tentukan apakah operasi yang telah dilakukan oleh nilai n ini. Jadi, kita dapati bahawa n adalah suatu nombor kuasa 3. Jadi, kesimpulannya adalah 5 kurungan n kuasa 3 tolak 2, di mana n boleh digantikan dengan nilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana untuk mendapatkan kuasa 3? Kita lihat di sini. 1, apabila n adalah 1, 1 kuasa 3 bersamaan 1. Apabila n adalah 2, 2 kuasa 3 adalah 8. Apabila n sama dengan 3, 3 kuasa 3 adalah 27. Dan apabila n sama dengan 4, 4 kuasa 3 sama dengan 64. Itu saja untuk video kita pada kali ini. Untuk latihan buku teks, kita boleh rujuk Praktis Kendiri 3.2i muka surat 83. Sekian, terima kasih.